Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya Wan Muhammad Azizuddin bin Muhammad Razib dan sahabat saya Syahril bin Aziz akan berkongsi pandangan dan pendapat kami mengenai satu isu yang saya kira amat penting untuk diambil perhatian, lebih-lebih lagi mereka yang digelar sebagai pendidik, iaitu guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Selepas hampir 6 dekad merdeka, Malaysia masih berhadapan dengan isu yang boleh menggugat perpaduan kaum. Isu ini masih wujud bukan sahaja dalam kalangan masyarakat tetapi juga dalam kalangan pendidik di sekolah. Selain keluarga, sekolah merupakan salah satu institusi yang berperanan penting sebagai ejen sosialisasi dalam negara. Namun, kebanyakan guru hari ini didapati hanya memfokuskan kepada pengajaran sepenuhnya bagi memastikan pelajar mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sahaja, dan sebahagiannya mengabaikan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di antara pelajar. Beberapa peristiwa yang telah berlaku memberi gambaran negatif terhadap peranan guru sebagai ejen penting dalam memupuk perpaduan. Senario ini dapat dilihat apabila terdapat sebilangan guru yang melakukan pengasingan pelajar mengikut latar belakang kaum, sosioekonomi dan agama demi pencapaian keputusan yang lebih baik. Pada tahun 2013, di Kelang Patah, Johor, berlaku insiden seorang guru perempuan Cina mengeluarkan kata-kata kesat terhadap kaum tertentu yang dianggap telah menjejaskan reputasi guru sebagai ejen memupuk perpaduan. Manakala pada tahun 2016 pula, seorang guru besar telah bersikap perkauman terhadap seorang guru Melayu di sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Paici, Mersing, Johor. Peristiwa sebegini boleh menjejaskan keraguan masyarakat terhadap peranan sekolah sebagai institusi penting yang bukan hanya terbaik untuk memupuk perpaduan kaum tetapi juga menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap guru sebagai suri teladan kepada golongan muda. Sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai ejen seperti guru dan rakan sebaya. Dalam konteks ini, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah. Para guru, terutamanya di peringkat sekolah rendah, merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam menyatu padukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara. Pertama, guru sebagai penyampai ilmu kenegaraan. Guru merupakan ejen transformasi perpaduan dan kebudayaan kepada pelajar. Dalam konteks ini, kejayaan mewujudkan perpaduan kaum turut bergantung kepada inisiatif guru dalam mendidik dan membentuk sikap pelajar. Sehubungan itu, guru bertanggungjawab sebagai ejen perpaduan dan mendidik pelajar dengan nilai perpaduan dalam mengekalkan keharmonian antara kaum. Selain berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan am kepada pelajar, guru juga mempunyai peluang untuk mempengaruhi pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan kepercayaan budaya di antara kaum. Ini boleh dilaksanakan dengan baik melalui perancangan kurikulum yang baik dan sesuai untuk menerapkan nilai perpaduan. Contohnya, pendidikan sejarah bertujuan untuk memupuk semangat warga negara yang setia kepada negara
dan berperasaan bangga pada diri sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Pembentukan semangat kenegaraan sangat penting supaya pelajar sedar akan kepentingan diri mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Melalui pendidikan sejarah, pelajar akan lebih memahami dan menyedari kepentingan perpaduan kaum. Manakala sikap toleransi antara kaum yang menjadi asas kepada perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Sejak di alam persekolahan, seseorang warga negara akan menerima ilmu tentang kenegaraan menerusi pengajaran pendidikan sejarah. Hal ini demikian kerana pendidikan sejarah mengandungi elemen utama dalam membina warga negara yang bersatu padu dan cintakan negara. Selain itu, guru juga perlu menghayati salah satu elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang berkaitan dengan perpaduan, iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sumbangan ini, guru diharapkan dapat menghayati dan melaksanakan keperluan berdasarkan matlamat falsafah pendidikan negara untuk melahirkan insan yang bersifat toleransi, bertimbang rasa, bersemangat kekitaan dan saling hormat menghormati. Dalam konteks ini, guru perlu memiliki kreativiti yang tinggi dalam menggalakkan perpaduan ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Situasi sebegini sangat diperlukan bagi menyedarkan para pelajar tentang kepentingan perpaduan. Perkara ini pernah ditegaskan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa guru perlu lebih kreatif serta menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menyusun aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah serta melibatkan pelajar dari pelbagai kaum supaya selaras dengan usaha kerajaan dalam memupuk perpaduan. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pendekatan yang menghubung kaitkan ilmu kenegaraan dengan mata pelajaran yang diajar oleh mereka. Pendekatan pengajaran sambil menghubung kaitkan ilmu kenegaraan kepada pelajar sebenarnya akan memberikan ruang kepada guru untuk memupuk nilai murni dan semangat patriotik bagi mendedahkan pelajar tentang peranan dan tanggungjawab mereka. Kaedah pemupukan perpaduan dengan menghubung kaitkan ilmu perpaduan seperti yang digariskan dalam kurikulum dalam kehidupan sebenar pelajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh meningkatkan proses penghayatan hubungan kaum dan pembelajaran kepentingan nilai perpaduan. Pembinaan bangsa yang bersatu padu hanya boleh dicapai jika pengetahuan tentang kepentingan perpaduan kaum disemai sebaiknya dalam jiwa pelajar. Kedua, guru sebagai suri teladan kepada pelajar. Sekolah menyediakan persekitaran untuk pelajar berinteraksi dengan pelbagai kaum. Sekolah merupakan satu ruang yang baik untuk mewujudkan proses sosialisasi dalam semua perkara bagi seorang pelajar. Menurut Al-Imam Ghazali, jiwa anak-anak yang bersih jika diajar dengan kebaikan, mereka menerima kebaikan, dan begitulah sebaliknya. Seorang guru yang berakhlak mulia akan mudah mendidik pelajarnya supaya berkelakuan baik. Guru sebagai suri teladan ataupun idola kepada pelajar perlu membimbing pelajar ke arah perpaduan. Guru perlu sentiasa menampilkan diri dengan tingkah laku yang positif, terutamanya bersemangat tinggi dalam penerapan perpaduan kaum di sekolah. Manakala tingkah laku yang negatif, terutama sikap perkauman, perlulah dihindari oleh guru. Perkauman adalah satu ideologi yang menggunakan kaum untuk mengawal hubungan sosial
dan sering menyebabkan prasangka atau sikap negatif kepercayaan dan pendapat. Oleh itu, guru perlu memaparkan perlakuan positif terutamanya di hadapan pelajarnya. Nilai murni yang ditunjukkan oleh guru di sekolah mudah diterapkan dalam jiwa pelajar. Guru merupakan pendukung aspirasi dalam membentuk model insan yang baik. Guru bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi lebih kepada membimbing generasi muda berakhlak mulia. Masa depan negara amat bergantung kepada keupayaan guru melahirkan generasi yang memenuhi citarasa bangsa dan negara. Oleh itu, guru perlu sentiasa menjaga akhlak dan tingkah laku supaya dapat menjadi ikutan yang terbaik kepada generasi muda. Sebagai contoh, seorang guru walaupun tidak kira kaum, sama ada dia Melayu, Cina atau India, keperluan untuk sentiasa memberikan teladan yang baik di sekolah, seperti amalan bersifat kebudayaan kaum seperti pemakaian baju batik contohnya, ataupun baju kebangsaan pada hari tertentu, perayaan kaum dan acara perasmian di sekolah. Contoh, setiap hari Khamis kita akan pakai baju batik. Biasanya kita, kalau perempuan, pakai baju kurung di sekolah pada hari Khamis. Dan juga ada perayaan-perayaan semasa ada perasmian. Ini menunjukkan guru menjadi contoh kepada murid walaupun berbeza kaum dan agama. Dalam erti kata lain, amalan sebegini sebenarnya mampu menerapkan ilmu perpaduan di kalangan pelajar melalui amalan kebudayaan kaum. Tingkah laku guru sering diikuti oleh pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah, kerana pelajar menganggap guru ini sebagai idola mereka. Di kalangan guru sendiri, kebanyakan mereka mempengaruhi minda dan tingkah laku anak murid mereka. Oleh itu, tanggungjawab sebagai seorang guru, sebagai seorang ejen perpaduan amat penting untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Perkenalkan, saya Syahril bin Aziz daripada unit PDPP PIMK1 Sosiologi dalam Pendidikan Kumpulan 8. Saya akan membahaskan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah yang seterusnya, iaitu guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Persekitaran sekolah yang mengumpulkan pelbagai kaum amat sesuai bagi menghasilkan kesefahaman antara kaum. Sehubungan itu, menerokai peranan guru pada masa kini sebagai ejen sosialisasi di sekolah adalah suatu yang penting kerana pembentukan sosiobudaya dan perpaduan yang paling asas dalam kalangan pelajar adalah semasa mereka memasuki alam persekolahan rendah. Di peringkat sekolah, kanak-kanak mudah dilentur dan diajar tentang kepentingan perpaduan kaum, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat kesedaran tentang kewujudan masyarakat pelbagai kaum dalam diri seorang kanak-kanak, maka pengetahuan kanak-kanak tersebut mengenai kepelbagaian kebudayaan juga akan turut berkembang pada masa yang sama. Guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Cabaran guru amat besar khasnya apabila berhadapan dengan pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan tentang kebudayaan kaum lain supaya guru boleh menyampaikan maklumat yang lebih tepat mengenai kebudayaan kepada pelajar di sekolah.
Dalam konteks negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini, guru perlu sentiasa menerapkan nilai budaya daripada pelbagai kaum dalam bilik darjah supaya pelajar dapat mengenali dan memahami budaya pelbagai kaum di Malaysia. Guru juga perlu ada kemahiran berkomunikasi dengan pelajar daripada pelbagai budaya supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan. Umumnya, pemikiran pelajar terutama di peringkat sekolah rendah masih mentah. Mereka masih perlu dibimbing serta ditunjuk ajar oleh guru mereka dengan kemahiran ilmu, panduan dan kaedah untuk menerima ilmu tentang kebudayaan kaum lain. Dalam konteks ini, para guru perlu sentiasa melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan juga kemahiran untuk menyampaikannya tanpa menyentuh sebarang isu sensitif terutamanya kebudayaan kaum supaya ilmu tersebut dapat disebarkan oleh guru kepada pelajar dengan tepat dan berkesan. Pengetahuan tentang ilmu kebudayaan pelbagai kaum penting bagi seseorang guru kerana mereka akan menjadi sumber rujukan utama pelajar. Jika guru tidak melengkapkan diri dengan perkembangan semasa yang berkaitan tentang ilmu kebudayaan kaum lain, kekeliruan dan pertembungan kebudayaan mungkin akan berlaku. Pelajar mungkin akan mempunyai fahaman yang salah tentang kaum lain. Jika guru tidak mempunyai pengetahuan yang sebaiknya, khasnya apabila melibatkan sensitiviti kaum tertentu. Sebagai contoh, guru perlu memberikan kefahaman yang jelas dalam menerangkan kewajipan orang Islam memakai tudung kepada pelajar bukan Islam. Selain itu, guru perlu berusaha mempelajari budaya kaum kerana wujudnya keperluan untuk memperkasakan lagi peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat yang berlainan kaum. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar di kawasan pedalaman di Sarawak terpaksa belajar bahasa Iban di mana guru terpaksa berhadapan dengan ibu bapa yang langsung tidak boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi, dengan adanya ilmu kebudayaan pada seorang guru akan merealisasikan lagi peranannya sebagai ejen sosialisasi dengan berkesan. Di sekolah, guru yang mempunyai kemahiran bahasa kaum lain akan menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas berjalan dengan lebih lancar. Ini akan meningkatkan pemahaman pelajar dan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu, guru haruslah memberi galakan kepada murid supaya mempelajari budaya sesuatu kaum di sekolah dari segi adat dan bahasa agar dapat melahirkan suasana interaksi yang lebih berkesan dalam kalangan murid. Peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah yang seterusnya ialah guru sebagai penyampai ilmu perpaduan. Guru mesti menghubungkan pelajar dengan kepentingan perpaduan kaum di dalam bilik darjah. Hal ini demikian kerana perpaduan masyarakat merupakan aspek yang penting dalam membentuk perpaduan negara. Sehubungan itu, guru berperanan sebagai ejen perpaduan di sekolah dengan cara melibatkan semua pelajar pelbagai kaum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk menyemai sikap saling menghormati dan memahami kebudayaan kaum lain. Pembinaan bangsa yang bersatu padu hanya boleh dicapai jika pengetahuan tentang kepentingan nilai perpaduan disemai sebaiknya di dalam jiwa pelajar. Selain itu, penglibatan pelajar daripada pelbagai kaum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran tentang ilmu perpaduan akan memberikan lebih ruang kepada mereka untuk berinteraksi secara langsung dan seterusnya mewujudkan kesefahaman antara satu sama lain. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan satu aktiviti mencipta kad perayaan berdasarkan perayaan kaum utama di Malaysia melalui kaedah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif antara berlainan kaum. Guru juga boleh mengambil pendekatan yang menggunakan nama watak daripada pelbagai kaum semasa menulis kata ucapan dalam kad perayaan tersebut. Konsep perpaduan merupakan satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara secara menyeluruh melalui ideologi negara. Di peringkat sekolah, konsep perpaduan merupakan asas kepada generasi muda bagi membina sistem negara bangsa melalui pendidikan supaya generasi muda dapat menempatkan diri dalam institusi sosial. Sehubungan itu,
Guru sebagai ejen sosialisasi dalam pembentukan perpaduan kaum perlu menghayati ideologi negara supaya setiap pelajar di sekolah dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan mereka. Selain itu, guru perlu memiliki kreativiti yang tinggi dalam menggalakkan perpaduan ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Situasi sebegini sangat diperlukan bagi menyedarkan para pelajar tentang implikasi perpaduan di sekolah. Sebagai kesimpulan, seorang guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu perpaduan dan ilmu kebudayaan kaum supaya ia dapat disampaikan kepada pelajar dengan tepat dan berkesan. Ini akan membawa manfaat kepada guru sendiri dan juga pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu, seorang guru yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi dan kefahaman kebudayaan kaum lain mampu membawa perubahan sosialisasi dalam diri pelajar supaya dapat melahirkan warga negara yang menepati cita-cita negara. Secara keseluruhannya, guru memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk seorang warga negara yang baik, bersatu padu dan cintakan negara. Pelbagai kaedah yang berkesan perlu digunakan oleh guru untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara melalui peranan guru sebagai penyampai ilmu kenegaraan, suri teladan kepada pelajar, penyampai ilmu kebudayaan dan penyampai ilmu perpaduan. Oleh itu, tanggungjawab seorang guru begitu besar sebagai ejen sosialisasi untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara dalam membentuk sosio-budaya yang baik bermula di sekolah, seterusnya melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Sekian sahaja daripada kami unit PDPP PIMK 1 kumpulan 8 Sosiologi dalam Pendidikan di bawah bimbingan Puan Suryani binti Osman IPG Kampus Raja Melewa Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam mekar di hati.